Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah bersama rakan-rakan yang lain iaitu Nur Ain Afiqah, Nur Syahira, Nur Syamimi, Nur Izzatul Husna dan Nur Alifah Rabiha dari Kumpulan 8 akan membentangkan tentang kertas kerja penggunaan kaedah pull and push untuk meningkatkan penguasaan bacaan tahiyat akhir dalam solat terhadap 15 orang murid tahun 2 SK Seri Kiambang. Untuk pengetahuan semua, bacaan wajib dalam solat tersebut sebagai rukun qauli adalah rukun memerlukan seseorang itu menyebut bacaan sekadar didengari di telinganya sendiri. Ada 5 bacaan di bawah rukun qauli, iaitu ketika takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir termasuk dengan selawat ke atas Nabi serta salam pertama. Berdasarkan pemerhatian kami sebagai guru yang mengajar subjek ini di sekolah, kami mendapati bahawa kebanyakan murid menguasai 3 daripada 5 rukun qauli tadi. Mereka fasih atau lancar menyebut takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah dan melafazkan salam pertama, tetapi sukar untuk mereka ingat bacaan tahiyat akhir dan juga selawat ke atas Nabi kerana ayatnya yang panjang dan kadang-kadang mengelirukan mereka tentang susun atur ayat-ayat tersebut. Seterusnya, kami juga mendapati bahawa kebanyakan guru masih mengamalkan pengajaran secara tradisional, iaitu hanya berpandukan kepada buku teks. Mereka tidak membawa apa-apa bahan bantu mengajar ataupun teknologi masuk ke dalam kelas mereka. Kajian mengatakan bahawa kebanyakan guru mempunyai kemahiran dalam bidang teknologi, tahu menggunakan komputer riba, tahu menggunakan projektor, tapi mereka tidak membawanya ke dalam kelas. Ada juga beberapa faktor yang menghalang guru ini menggunakan kemahiran teknologinya di dalam kelas. Antaranya ialah persekitaran kelas yang tidak kondusif. Ada sesetengah kelas di dalamnya ada peralatan yang guru ini perlukan, contohnya seperti skrin layar, projektor ataupun jaringan internet. Tetapi bila dia hendak menggunakannya, ternyata ia sudah rosak ataupun tidak boleh digunakan langsung. Contohnya skrin layar itu ada tapi dah terkoyak, ataupun projektor tu ada tapi wayar yang menyambung wayar yang menyambung elektrik ke projektor tu dah hancur. Jadi tidak boleh digunakan sama sekali. Ini membataskan guru untuk menggunakan kemahiran teknologinya dalam kelas ataupun mencipta PBM yang boleh digunakan di dalam kelas. Ada juga kelas yang sempit dan panas kerana tidak dapat menampung jumlah murid yang terlalu ramai. Jadi ini membataskan guru untuk melakukan sebarang aktiviti yang melibatkan mereka secara aktif. Pilihan terbaik hanyalah dengan mengajar secara berpusatkan guru. Seterusnya, solat bukan kewajipan di rumah. Kebanyakan ibu bapa melepaskan tanggungjawab sepenuhnya kepada guru untuk mengajar anak mereka tentang solat. Kerana kebanyakan ibu bapa bekerja jauh daripada rumah, mereka keluar awal pagi dan balik lewat malam. Ibu bapa tak solat ke? Solat. Mereka solat mana-mana tempat yang boleh mereka singgah di sepanjang perjalanan daripada rumah ke tempat kerja ataupun dari tempat kerja ke rumah. Ini juga membataskan peluang mereka untuk memantau tahap sebenar solat anak mereka dari segi bacaan, dari segi perlakuan. Akhir sekali, kami mendapati bahawa kebanyakan murid solat ketika kelas amali solat saja, iaitu semasa waktu zuhur. Itu pun mereka hanya meniru perbuatan imam semata-mata, tidak betul-betul menghayati atau mempraktis apa yang dah diajarkan oleh guru dalam kelas. Dalam kelas kita ajar teori, kita ajar bacaan macam mana, perbuatannya macam mana, bila iktidal macam mana, sujud macam mana. Tapi bila masuk kelas amali, dah lupa semua dah. Dia cuma tiru je perbuatan imam. Untuk perbuatan tak ada masalah, boleh nampak. Tapi untuk bacaan, mereka hanya boleh menyebut 3 daripada 5 sahaja. Untuk tahiyat akhir, cuma menggerakkan mulut tanpa betul-betul keluar perkataan yang sepatutnya ada dalam tahiyat akhir ataupun selawat ke atas Nabi. Okey, seterusnya kita lihat kepada fokus kajian kami. Kajian tindakan yang kami laksanakan ini merupakan kajian tindakan yang memberi fokus terhadap bidang pengajaran dan pemudahcaraan (PDPC). Tindakan dilakukan terhadap mata pelajaran pendidikan Islam tahun 2 bab 3 di bawah topik membaca dan menghafal bacaan wajib dalam solat. Dalam topik ini, murid perlu membaca dan menghafal bacaan wajib dalam solat untuk diaplikasikan dalam solat seharian
mereka. Namun, berdasarkan refleksi amalan lalu, kami dapati 15 orang murid tahun 2 dari SK Seri Kiambang tidak dapat menguasai bacaan tahiyat akhir dengan baik. Mereka mengalami kesukaran untuk mengingat bacaan tahiyat akhir tersebut. Hal ini kerana mereka menganggap bacaan tahiyat akhir terlalu panjang dan sukar untuk mereka ingat kerana mereka keliru dengan perkataan yang hampir sama dalam bacaan tahiyat akhir tersebut. Jadi, guru perlu mempelbagaikan kaedah mengajar dan pentaksiran di mana tidak terhad kepada satu-satu kaedah sahaja, supaya matlamat PDPC dapat dicapai untuk semua kelompok murid. Masalah berpunca apabila murid-murid tidak mengaplikasikan topik yang mereka belajar iaitu bacaan wajib dalam solat dalam kehidupan mereka. Kami dapati segelintir murid tidak cukup mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat membaca dan mengingat bacaan solat dengan sempurna. Perkara ini boleh memberi kesan yang tidak baik dalam amal ibadah seharian mereka. Solat mereka mungkin tidak sah dan tidak diterima. Justeru itu kami merancang satu intervensi untuk memastikan murid-murid dapat menguasai bacaan tahiyat akhir dengan baik, sekaligus mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran melalui pelaksanaan aktiviti pull and push. Kemudian kita lihat pula kepada objektif kajian. Objektif kajian tindakan ini dibahagikan kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum kami adalah bertujuan untuk menambah baik amalan PDPC kami dengan memastikan 15 orang murid SK Seri Kiambang dapat menguasai bacaan tahiyat akhir dengan lancar dan dapat mengamalkannya dalam kefarduan solat seharian mereka melalui aktiviti pull and push. Seterusnya, objektif khusus. Kajian tindakan ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut, iaitu 15 orang murid tahun 2 di SK Seri Kiambang dapat menghafal bacaan tahiyat akhir dalam solat dengan sempurna melalui aktiviti pull and push. Kedua, untuk meningkatkan keupayaan menghafal bacaan tahiyat akhir dalam kalangan murid tahun 2 SK Seri Kiambang selepas aktiviti pull and push. Dan yang ketiga, murid dapat menguasai 80% dan ke atas hafalan bacaan tahiyat akhir selepas aktiviti pull and push. Seterusnya kita lihat pula kepada kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini, iaitu 15 orang murid tahun 2 di SK Seri Kiambang yang tidak dapat menguasai bacaan wajib dalam solat, terutamanya bacaan tahiyat akhir. Topik bacaan wajib dalam solat ni sangat penting pengaruhnya terhadap kemenjadian dan keberkesanan ibadah solat sepanjang hidup mereka. Jadi, jika tidak dibetulkan dengan segera, khawatir solat mereka tidak sah sepanjang hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzatul Husna binti Burhan, P122915, akan meneruskan pembentangan bagi kumpulan saya iaitu cadangan tinjauan awal dan penilaian. Okey, untuk itu saya terus kepada kaedah pengumpulan data yang mana kami menggunakan reka bentuk gabungan iaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk reka bentuk kaedah kualitatif, kami menggunakan dua kaedah iaitu temu bual dan pemerhatian. Untuk temu bual, kami telah bertanya kepada murid secara tidak langsung berkaitan dengan pendekatan yang disukai oleh murid, apa sebab murid tidak dapat menghafal dengan baik dan sebagainya. Okey, untuk pemerhatian pula, kami telah melakukan pemerhatian semasa dalam
proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan kami melihat keadaan murid, tingkah laku murid ataupun memberi penumpuan terhadap apa yang murid pelajari dan hafalan murid semasa PNP berlangsung. Okey, untuk seterusnya kami juga memberi pemerhatian semasa pelaksanaan aktiviti pull and push dilaksanakan. Itu kami melihat reaksi dan tindak balas perilaku murid terhadap aktiviti yang dilaksanakan. Okey, seterusnya untuk kuantitatif. Okey, untuk kuantitatif kami melakukan dua kaedah juga, iaitu soal selidik dan ujian pra dan post. Bagi kaedah soal selidik, kami telah membina satu set soalan melalui Google Form untuk diisi oleh murid dan murid dikehendaki untuk menjawab soalan tersebut yang disediakan, iaitu mengandungi ya ataupun tidak. Okey, guru akan membimbing murid untuk menjawab setiap soalan, iaitu murid akan dipanggil seorang demi seorang oleh guru untuk menjawab soalan sambil dibimbing oleh guru. Okey, bagi ujian pra dan post pula, kami telah menyediakan satu set soalan yang mengandungi 9 soalan dan kami akan memberi kepada murid sebelum untuk ujian pra sebelum intervensi berlangsung dan untuk ujian post pula selepas intervensi berlangsung. Okey, seterusnya bagi prosedur pengumpulan data, terdapat 3 peringkat pada prosedur ini, iaitu peringkat pertama membina soal selidik sebelum diedarkan kepada murid. Peringkat kedua iaitu mengedar soal selidik mengikut langkah tersebut. Sebagaimana langkah pertama, mengenal pasti responden dalam keseluruhan tahun 2, yang mana murid dipilihlah berdasarkan tahap-tahap murid. Jika murid tersebut dilihat perlukan pemulihan, maka murid tersebut dipilih. Okey, yang kedua, menerangkan dengan jelas tentang kajian yang akan dijalankan. Ketiga, meminta responden menjawab dengan jujur dan benar untuk membantu kajian dalam meningkatkan kualiti kaedah pembelajaran. Lagi sekali, menganalisis data soal selidik. Okey, pada peringkat ketiga pula, itu kami merancang dan tindakan membangunkan kaedah PNP yang menarik kepada murid. Okey, seterusnya bagi analisa dapatan kajian soal selidik. Okey, kajian ini telah dilaksanakan kepada 15 orang murid tahun 2 SKK Ambang bagi melihat tinjauan awal. Okey, di sebelah kiri saya terdapat jadual 1 yang menunjukkan perkara, bilangan murid dan peratusan yang diterima bagi soal selidik tinjauan awal yang dijalankan. Okey, hasil menunjukkan peratusan yang tinggi bagi murid yang tidak boleh membaca tahiyat akhir dalam solat, iaitu sebanyak 80% berbanding murid yang boleh membaca tahiyat akhir dengan baik, iaitu hanya 20% sahaja. Oleh itu, kami telah memilih untuk melakukan intervensi pull and push ini untuk membantu pelajar berjaya menguasai bacaan tahiyat akhir dalam solat dengan sempurna dan baik. Seterusnya saya akan menyambung hasil dapatan analisa kajian ujian pra. Di sini dilampirkan ujian pra yang digunakan. Ia dilaksanakan kepada 15 orang murid tahun 2 SK Seri Kiambang. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa 3 orang murid tidak boleh mengingati kesemua bacaan tahiyat akhir dan mendapat salah kesemuanya dalam ujian yang dilaksanakan. Antara tindakan yang dicadangkan untuk memberi bimbingan pemulihan kepada 15 orang murid tersebut adalah melalui 3 aktiviti siri. Yang pertama iaitu tayangan video nasyid tahiyat akhir. Yang kedua iaitu aktiviti push and pull. Dan yang ketiga melalui aktiviti war of puzzle. Bahan-bahan yang digunakan dalam menghasilkan aktiviti-aktiviti tersebut adalah, bagi aktiviti yang pertama iaitu tayangan video, kami memerlukan LCD dan juga projektor. Bagi aktiviti yang kedua iaitu pull and push, kami memerlukan beberapa kertas warna, gunting, gam dan juga kepingan ayat
tahiyat akhir bagi menghasilkan kit pull and push tersebut. Bagi aktiviti yang ketiga, iaitu wall of puzzle, kami memerlukan potongan ayat tahiyat akhir. Kami memerlukan kotak, kami memerlukan gunting, gam bagi menghasilkan kepingan puzzle tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Alifah Rabiha binti Sakidin, nombor matrik P122562. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan pelaksanaan tindakan bagi aktiviti intervensi yang pertama, iaitu tayangan video tahiyat akhir. Okey, guru memilih lagu yang berjudul Bacaan Tahiyat Akhir yang dinyanyikan oleh Halim Ahmad, yang mana guru akan menayangkan video ini menggunakan pautan YouTube. Okay, seterusnya, guru dan murid akan menyanyikan lagu ini bersama-sama secara beramai-ramai. Kemudian guru akan meminta murid supaya mengulang nyanyian tersebut sehinggalah murid mengingati baris bacaan tahiyat akhir yang sempurna. Okey, dari sudut pemerhatian pula, okey, di sini dapat dilihat bahawa murid menunjukkan rasa seronok untuk menghafal. Kerana menggunakan kaedah nyanyian ini, murid lebih seronok. Okay, seterusnya, murid juga lebih fokus untuk menghafal tahiyat akhir dengan sempurna. Bagi refleksi pula, murid ini dilihat lebih mudah untuk menghafal melalui kaedah nyanyian. Okay, selain itu, murid juga lebih seronok dan memberi perhatian yang sepenuhnya melalui nyanyian tersebut. Aktiviti kedua pula ialah set hafalan pull and push. Okay, yang mana pada awalnya guru akan mengedarkan satu set hafalan pull and push ini kepada 15 orang murid pemulihan. Okay, sebelum melaksanakan aktiviti ini, guru akan menerangkan kaedah penggunaan set hafalan tersebut. Okay, cara permainan set hafalan pull and push ini, yang pertama, murid-murid dikehendaki untuk menarik kepingan kertas pertama dari tepi sehinggalah satu baris ayat muncul di hadapan murid. Okay, kemudian, murid diminta untuk menghafal kepingan ayat tersebut. Setelah mengingati ayat pada baris pertama, murid dibenarkan untuk menarik kepingan kertas kedua bagi menghafal potongan ayat seterusnya. Okay, sekiranya murid tidak dapat menghafal dengan lancar, murid diminta mengulang kembali proses dari awal dan tidak dibenarkan untuk membuka potongan ayat yang seterusnya. Okay, proses ini akan berterusan sehinggalah murid dapat menghafal dengan lancar kesemua bacaan tahiyat akhir mengikut masa yang telah ditetapkan, iaitu selama 20 minit. Okay, dari sudut pemerhatian bagi aktiviti set hafalan pull and push ini, pada peringkat awalnya, murid tidak mendapat gambaran bagaimana cara untuk menggunakan set hafalan pull and push ini. Okay, jadi, guru menerangkan kaedah ataupun cara permainan yang betul kepada murid. Okay, murid juga perlu mengikut arahan guru semasa melaksanakan aktiviti hafalan. Okay, melalui permainan aktiviti set hafalan ini, guru dapat melihat murid ni lebih seronok dan suka untuk menghafal bacaan tahiyat akhir dengan sempurna. Bagi refleksinya pula, okay, set hafalan ini dapat membantu murid meningkatkan keupayaan menghafal bacaan tahiyat akhir dengan baik dan berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syairah binti Johan, nombor matrik P12286, akan menyambung pembentangan berkaitan dengan pelaksanaan tindakan bagi aktiviti ketiga, iaitu War of Puzzle. Okay, melalui aktiviti ini, yang mana aktiviti ini merupakan suatu aktiviti pengukuhan kepada murid-murid sasaran. Dan aktiviti ini dijalankan di dalam kelas yang sama tetapi menggunakan kaedah yang berbeza, dengan menjadikan aktiviti puzzle ini sebagai satu cara yang interaktif untuk menguji hafalan murid. Okay, antara cara bermain bagi permainan ini adalah, yang pertama, guru perlu menyediakan puzzle yang berkaitan dengan potongan ayat bacaan tahiyat akhir dalam solat, dan kemudian guru menyusun dan perlu menunjukkan terlebih dahulu kepada murid. Seterusnya, guru perlu mencampur beberapa kepingan puzzle bagi setiap baris potongan ayat dan potongan ayat yang dihimpunkan di dalam satu bekas. Setelah itu, guru akan
meminta murid yang telah selesai menghafal untuk datang ke hadapan dan menyusun kembali puzzle tersebut. Setelah selesai susun kepingan puzzle tersebut, murid dikehendaki untuk membaca semula bacaan tahiyat akhir dengan sempurna. Untuk pemerhatian bagi aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti War of Puzzle, yang mana pengkaji dapat melihat suasana pembelajaran yang seronok dapat diwujudkan dalam kelas tersebut, yang mana murid dapat bergerak secara aktif semasa aktiviti dijalankan dengan mengekalkan tumpuan mereka supaya mereka tidak mudah bosan dan dapat mewujudkan suasana yang ceria, yang mana dapat wujudkan suasana interaksi antara guru dan juga murid. Bagi refleksi untuk aktiviti yang ketiga ini, iaitu War of Puzzle, yang mana aktiviti ini dapat menambahkan lagi penguasaan murid terhadap hafalan mereka dengan sempurna dan dapat melahirkan murid yang kuat daya ingatan dan aktif dalam pembelajaran. Bagi refleksi kajian pula, kami telah membuat perbandingan keputusan antara ujian pra dan ujian pos. Dalam slide tersebut dapat dilihat jadual menunjukkan perbandingan pencapaian murid melalui ujian pra dan pos. Ujian pra menunjukkan murid tidak dapat menguasai sepenuhnya bacaan tahiyat akhir, iaitu kebanyakan daripada murid gagal untuk menjawab kesemua soalan dengan purata kosong daripada mereka dapat menjawab soalan dengan betul. Malah terdapat dalam kalangan mereka yang salah kesemua soalan, iaitu seramai 3 orang. Melalui ujian pos pula, secara anggaran didapati bahawa peningkatan keupayaan menghafal dalam kalangan murid, iaitu murid sasaran dapat menguasai sebanyak 80% dan ke atas terhadap hafalan tahiyat akhir. Pencapaian ini dibuktikan melalui anggaran jumlah kekerapan. Kalau kita dapat lihat dalam jadual tu, seramai 7 orang. Bagi carta rancangan pelaksanaan program yang telah kumpulan kami laksanakan untuk menghasilkan kajian tindakan ini, kami telah membagikan kepada 13 minggu. Carta rancangan selama 13 minggu, yang mana bermula daripada minggu pertama, kumpulan kami telah mengenal pasti masalah yang berlaku. Dan minggu kedua adalah menentukan fokus kajian dan topik kajian yang hendak dijalankan. Dan minggu yang ketiga adalah menjalankan tinjauan literatur, yang mana tinjauan awal bagi mengenal pasti permasalahan yang berlaku. Dan minggu yang keempat adalah mengumpul data tinjauan awal, seterusnya menganalisis data tinjauan awal dan menetapkan kumpulan sasaran, yang mana kumpulan kami telah melaksanakan sasaran kepada 15 orang murid tahun 2 SK Seri Kiambang dalam mengetahui bacaan tahiyat akhir dalam solat. Dan seterusnya adalah merancang aktiviti intervensi dan melaksanakan intervensi, menganalisis data untuk mengenal pasti keberkesanannya, dan akhir sekali adalah membuat refleksi berkaitan dengan apa yang telah kajian tindakan telah kami laksanakan. Kemudian bagi minggu yang ke-11 adalah kami telah menulis laporan bagi kajian tindakan dan kumpulan kami telah membahagikan tugas masing-masing untuk melaksanakan laporan. Seterusnya adalah minggu yang ke-12, kumpulan kami telah menyemak semula laporan yang kajian tindakan yang telah dilaksanakan, dan minggu yang ke-13 kumpulan kami akan menghantar laporan kajian tindakan. Setakat itu sahaja pembentangan bagi kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. التحيات المباركات الصلوات الطيبة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Aktiviti kedua, pull and push. Murid akan diberikan satu set kit hafalan. Murid dikehendaki menarik satu persatu kepingan kertas sehingga keluar satu barisan ayat. Setelah mengingati baris pertama, murid dibolehkan untuk menarik kepingan kedua dan begitulah proses seterusnya. Sekiranya murid tidak dapat menghafal barisan ayat tersebut, murid tidak dibenarkan untuk menarik kepingan ayat yang seterusnya. Sekiranya gagal menghabiskan hafalan tersebut, maka murid tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti yang ketiga. التحيات المباركات التحيات المباركات التحيات المباركات صلوات الطيبات لله صلوات الطيبات لله صلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله السلام علينا وعلى عباد الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Aktiviti ketiga. Untuk aktiviti yang ketiga iaitu War of Puzzle, guru akan menunjukkan susunan puzzle yang tidak lengkap. Guru akan meminta murid untuk menyusun semula mengikut susunan bacaan yang betul. Setelah murid berjaya menyusun kesemua puzzle dengan baik, murid diminta untuk membaca keseluruhan tahiyat akhir dengan sempurna. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.